Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua anak-anak dan ibu bapa yang berada di rumah? Alhamdulillah, Ustazah Liza doakan agar semuanya baik-baik sahaja menjalani PKP fasa ketiga. Dan Alhamdulillah, Ustazah Liza sihat di sini. Saya Ustazah Liza daripada Sekolah Islam Hati Murni. Pada kali ini, Al-Ain nata'allamu al-mawdu'ul jadid mahwa ad-dhamair. Ad-dhamair. Ad-dhamair min al-mawdu' as-su'bi fil imtihan UPKK. Fil imtihan UPKK. Hal musta'iduna? Hal musta'iduna? Adakah kamu bersedia? Hayya nabda. Mal maksud bid-dhamair? Mal maksud bid-dhamair? Apakah yang telah dimaksudkan dengan dhamair? Dhamair ialah perkataan jamak daripada dhamir. Perkataan jamak daripada dhamir. Mal maksud bil lughatil malayuwiyah? Maksudnya dalam bahasa Melayu ialah kata ganti diri. Kata ganti diri. Seperti dalam bahasa Melayu, kata ganti diri ada perkataan aku, kau, kita, kami, engkau, awak, kamu dan pelbagai lagi sebutan sebagai kata ganti diri dalam bahasa Melayu. Begitu juga dalam bahasa Arab ada perkataan-perkataan dhamir ini untuk kita gunakan sebagai kata ganti diri kita. Contoh perkataannya ialah ana dan nahnu, anta, anti. Kita tengok Arab sebut enta, enta, inti, inti. Jadi itulah perkataan sebagai kata ganti diri. Ana, ana adalah kata ganti diri untuk saya. Kam aqsamud dhamair? Kam aqsamud dhamair? Berapakah pembahagian dhamir? Berapakah pembahagian dhamir? Ad-dhamair yanqasimu ila thalathati aqsamin. Dhamir terbahagi kepada 3 bahagian. Secara keseluruhan, dhamir terdapat 14. Ada 14. Apa dia? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Wa aqsamud dhamair, dan pembahagian dhamir ini terbahagi kepada 3. Ad-dhamair yanqasimu ila thalathati aqsamin. Yanqasimu ila thalathati aqsamin. Ad-dhamair terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama iaitu lil ghaib. Lil ghaib. Bahagian yang kedua pula ialah lil mukhatab. Lil mukhatab. Dan bahagian terakhir ialah lil mutakallim. Lil mutakallim. Yang dimaksudkan dengan lil ghaib ialah al-ghaib, kata ganti diri yang ketiga. Kata ganti diri yang ketiga. Lil mukhatab bermaksud kata ganti diri yang kedua. Kata ganti diri yang kedua. Dan lil mutakallim adalah kata ganti diri yang pertama. Kata ganti diri yang pertama. Jadi kita ada 3 kategori untuk pembahagian dhamair ataupun dhamir-dhamir ini. Contoh dhamir lil ghaib terbahagi pula kepada muzakkar dan juga muannas. Contoh dhamir lil ghaib terbahagi kepada muzakkar dan muannas.
Untuk lil ghaib kita ada huwa, huma, hum. Huwa bermaksud dia seorang lelaki. Dia seorang lelaki. Huma bermaksud mereka berdua untuk lelaki. Mereka berdua untuk lelaki. Kita ada hum untuk mereka semua untuk lelaki. Mereka semua untuk lelaki. Manakala untuk lil ghaibah, kata ganti diri yang ketiga bagi perempuan, kita ada hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Hiya bermaksud dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan. Huma bermaksud mereka berdua perempuan. Mereka berdua untuk perempuan. Dan yang ketiga, kita ada hunna. Mereka semua perempuan. Mereka semua perempuan. Hunna, mereka semua perempuan, iaitu untuk 3 orang dan lebih. Mari kita dengarkan pula untuk lil mukhatab. Lil mukhatab yang bermaksud kata ganti diri yang kedua. Kata ganti diri yang kedua. Lil mukhatab juga mengandungi untuk muzakkar dan juga untuk muannas. Lil mukhatab untuk muzakkar kita ada anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anta bermaksud kamu atau awak seorang lelaki. Kamu atau awak seorang lelaki. Antuma bermaksud kamu berdua lelaki. Kamu berdua lelaki. Dan antum untuk jamak. Antum untuk 3 orang dan lebih, yang bermaksud kamu semua lelaki. Kamu semua lelaki. Kata ganti diri yang kedua untuk muannas lil mukhatabah, kita ada anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Anti yang bermaksud kamu seorang perempuan. Kamu seorang perempuan, iaitu anti. Antuma pula bermaksud kamu berdua perempuan. Kamu berdua perempuan. Dan antunna bermaksud kamu semua perempuan. Kamu semua perempuan. Untuk dhamir lil mutakallim pula, lil mutakallim yang bermaksud kata ganti diri yang pertama. Kata ganti diri yang pertama kita ada ana dan nahnu. Ana dan nahnu. Ana yang bermaksud saya dan nahnu bermaksud kami atau kita. Kami atau kita. Mari kita dengarkan lagu Hayya Nasma' Ughniyah tahtal mawdu' ad-dhamair. Jom kita dengar lagu yang bertajuk ad-dhamair. Huwa, huma, hum, hiya, humma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jom nyanyi sekali lagi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Aywa. Kaifa nasta'malu ad-dhamair. Kaifa nasta'malu ad-dhamair. Bagaimana cara untuk menggunakan dhamir?
penggunaan dhamir tertakluk kepada dua bahagian, iaitu dhamir bersama dengan ismun, dan yang kedua dhamir berserta fi'lun. Ustazah ulangi sekali lagi. Dhamir digunakan bersama ismun untuk yang pertama, dan yang kedua dhamir berserta fi'lun untuk yang kedua. Kedua-duanya mempunyai cara dan kaedah yang tersendiri. Hari ini kita akan belajar dhamir berserta ismun. Hari ini Ustazah akan ajarkan bagaimana cara untuk dhamir berserta dengan ismun. Sekarang kita ambil perkataan pertama, iaitu kataba, yang bermaksud menulis. Kita nak jadikan dia ismun, kita hanya tambah alif sahaja selepas huruf yang pertama, menjadi katibun. Katibun. Tadi kataba bermaksud menulis, sekarang telah bertukar menjadi katibun yang bermaksud setiausaha. Setiausaha. Huwa katibun. Huwa katibun, yang bermaksud dia seorang lelaki setiausaha. Dia seorang setiausaha lelaki. Kita gunakan katibun untuk huwa. Untuk huwa, satu sahaja. Untuk huma. Untuk huma, mereka berdua katibani. Huma katibani, yang bermaksud mereka berdua adalah setiausaha. Mereka berdua adalah setiausaha. Dan ada penambahan huruf alif dan nun. Penambahan huruf alif dan nun yang menunjukkan bahawa dhamir itu adalah untuk dua orang. Manakala untuk hum, untuk tiga orang dan lebih. Jadi hum katibuna. Hum katibuna. Mereka semua adalah setiausaha lelaki. Dan ada penambahan huruf waw dan nun di belakang ismun tersebut, menunjukkan kata itu adalah perkataan untuk jamak tiga orang dan lebih. Hum katibuna. Hum katibuna. Perlu diingat semula bahawa penambahan huruf waw dan nun tersebut adalah hanya untuk muzakkar sahaja. Untuk muzakkar sahaja. Kita ke bahagian contoh yang seterusnya, iaitu bahagian muannas lil ghaibah. Muannas lil ghaibah, yang ada hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Kita masih lagi gunakan contoh ismun yang sama seperti muzakkar ghaib. Tadi katibun untuk muzakkar, sekarang katibatun untuk muannas ghaibah. Kita gunakan perkataan katibatun dan ta marbutah di perkataan katibatun tersebut merujuk kepada perkataan muannas. Merujuk kepada perkataan muannas. Jadi contoh yang pertama bagi ghaibah lil ghaibah ialah hiya. Hiya katibatun. Hiya katibatun. Dia seorang setiausaha perempuan. Manakala untuk huma, huma pula huma katibatani. Huma katibatani.
kita bukakan ta marbutah tersebut menjadi ta maftuhah, ta yang terbuka, dan kita tambahkan huruf alif dan nun yang merujuk kepada perkataan dua orang. Merujuk perkataan untuk dua orang. Huma katibatani. Mereka berdua ialah setiausaha perempuan. Huma katibatani. Dan yang terakhir sekali ialah hunna. Hunna adalah jamak yang digunakan bagi muannas ghaibah. Hunna katibatun. Hunna katibatun. Ada penambahan huruf alif dan ta di bahagian belakang menunjukkan kepada perkataan muannas jamak lil ghaibah. Muannas jamak lil ghaibah. Hunna katibatun. Mereka semua adalah setiausaha perempuan. Kita sambung pula dengan kata ganti diri yang kedua, lil mukhatab. Lil mukhatab ada muzakkar dan ada juga muannas. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Tadi Ustazah gunakan jumlah atau perkataan katibun, katibatun. Sekarang Ustazah nak ubah sedikit dan gunakan perkataan mudarrisun dan juga mudarrisatun. Lil mukhatab, kata ganti diri kedua. Yang pertama ialah anta mudarrisun. Anta mudarrisun. Mudarrisun tidak mempunyai ta marbutah, dan itu adalah perkataan muzakkar yang bermaksud kamu seorang guru lelaki. Anta mudarrisun, kamu seorang guru lelaki. Yang kedua, lil mukhatab ialah antuma, yang bermaksud kamu berdua. Kamu berdua. Antuma mudarrisani. Antuma mudarrisani, yang bermaksud kamu berdua guru lelaki. Kamu berdua guru lelaki. Dan perkataan mudarrisani ada penambahan huruf alif dan nun yang merujuk kepada musanna, iaitu dua orang. Jadi perlu ada penambahan itu untuk membezakan sama ada untuk mufrad ataupun jamak. Lil mukhatab, kata ganti diri kedua untuk ramai. Untuk ramai 3 orang dan lebih, kita gunakan antum. Antum. Antum mudarrisuna. Antum mudarrisuna, yang bermaksud kamu semua guru lelaki. Kamu semua guru lelaki. Nampak tak ada penambahan huruf di situ yang berbeza daripada mufrad dan musanna? Penambahannya ialah huruf waw dan nun yang bermaksud untuk jamak 3 orang dan lebih bagi muzakkar. Waw nun untuk 3 orang dan lebih bagi muzakkar. Mudarrisuna. Dah ada yang pening kepala? Ya, urut-urutkan kepala itu dan bertenang. InsyaAllah akan lebih faham selepas ini. Maju kita ke bahagian lil mukhatabah. Lil mukhatabah, kata ganti diri kedua untuk muannas, untuk perempuan pula. Kata ganti diri yang kedua bagi muannas, yang pertama untuk seorang ialah anti. Anti.
Anti mudarrisatun. Anti mudarrisatun. Ta marbutah tersebut merujuk kepada perempuan ataupun muannas. Maksudnya, kamu seorang guru perempuan. Kamu seorang guru perempuan. Terus kita lil mukhatabah untuk dua orang pula. Kita gunakan antuma. Antuma mudarrisatani. Antuma mudarrisatani. Yang bermaksud kamu berdua guru perempuan. Kamu berdua guru perempuan. Sama seperti kaedah untuk ghaibah tadi, bagi huma kita gunakan atau tambahkan huruf ta, alif, nun. Ta marbutah dibukakan menjadi ta maftuhah, ta yang terbuka, dan tambahkan alif dan nun. Tambahkan alif dan nun menunjukkan kepada dua orang. Kita ke bahagian yang terakhir bagi mukhatabah, iaitu antunna. Antunna. Antunna untuk jamak 3 orang dan lebih. Antunna mudarrisatun. Antunna mudarrisatun. Kamu semua guru perempuan. Kamu semua guru perempuan. Sama kaedahnya seperti ghaibah untuk hunna tadi, ada penambahan huruf alif dan ta. Yang terakhir sekali ialah lil mutakallim. Lil mutakallim ana. Ana boleh dibahagikan kepada muzakkar dan muannas. Jadi, sekiranya ada persoalan, kita perlu lihat dahulu bagaimana bentuk soalannya, sama ada merujuk kepada muannas ataupun muzakkar. Ana boleh jadi ana mudarrisatun ataupun ana mudarrisun. Ana mudarrisatun ataupun ana mudarrisun. Untuk ramai, iaitu kata ganti diri yang pertama lil mutakallim nahnu. Nahnu yang bermaksud kita atau kami. Pun sama, perlu dilihat dahulu bagaimana bentuk soalan, sama ada untuk muzakkar ataupun untuk muannas. Perlu lihat dahulu bentuk soalannya, kerana nahnu boleh jadi nahnu mudarrisuna atau nahnu mudarrisatun, yang bermaksud kami semua guru lelaki ataupun kami semua guru perempuan. Ana, saya, nahnu, kami, kita. Mengenai tajuk ad-dhamair bersama dengan ismun, kita kukuhkan dengan at-tadribat, iaitu latihan. As-su'alul awal, imla al-faraghat bil kalimati sahihah. Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul. Diberikan tempat kosong dan selepasnya perkataan mudarrisatun. Kedua, diberikan tempat kosong dan selepasnya asdiqa'u Muhammad. Asdiqa'u Muhammad. Yang ketiga, diberikan tempat kosong talibatul madrasati. Talibatul madrasati. Yang keempat, diberikan tempat kosong dan selepasnya perkataan tabibani. Tabibani. Baik, kita jawab dahulu satu persatu soalan tersebut. Untuk menjawab persoalan yang pertama, sebelum mudarrisatun,
perlu lihat kepada perkataan mudarrisatun tersebut, sama ada ia muannas ataupun muzakkar. Sekiranya perkataan tersebut merujuk kepada muannas, tahulah kita bahawa tempat kosong itu perlu diisi dengan dhamir daripada muannas dan bukannya muzakkar. Jawapannya ialah anti. Anti. Persoalan yang kedua, tempat kosong asdiqa'u Muhammad. Perlu dirujuk terlebih dahulu. Perkataan selepas tempat kosong itu adalah dalam keadaan jamak. Jadi, dhamir yang akan kita gunakan ialah dhamir jamak. Kita ada hum dan kita ada antum. Jadi, jawapannya ialah antum. Seterusnya ialah talibatul madrasati. Talibatul madrasati. Rujuk perkataan talibatu adalah jam'a, dalam keadaan jamak, muannas. Maka hendaklah kita gunakan perkataan antunna. Antunna. Dan yang terakhir sekali ialah tabibani. Tabibani merujuk kepada musanna. Dhamir yang boleh kita letakkan di bahagian hadapan sebelum tabibani itu ialah antuma ataupun huma. Antuma ataupun huma. Dah dapat jawapannya? Alhamdulillah. Dalam soalan UPKK tidak pernah didatangkan secara serentak antara ghaib dengan mukhatab, dhamir yang ghaib dan dhamir yang mukhatab, kerana jika dhamir bersama ismun, jika diletakkan serentak ghaib dan mukhatab, akan membawa kepada satu permasalahan tak dapat jumpa jawapan, kerana jawapannya adalah hampir sama. Hampir sama, penambahannya juga hampir sama, kecuali perkataan untuk mufrad muzakkar dan mufrad muannas, kerana perbezaan mereka hanya terletak pada huruf ta marbutah. Itu sahaja yang dapat membezakan antara muzakkar dan muannas. Hal tafhamuna hadzal mawdu'? Hal tafhamuna hadzal mawdu'? Adakah kamu faham mengenai tajuk ini? Sekiranya tidak faham, insya-Allah kita akan sambung lagi di bahagian kedua ad-dhamair ini supaya mudah untuk anak-anak faham. Sawfa naltaqi fil qismi tsani min al-mawdu' ad-dhamair. Sehingga kita berjumpa lagi dalam bahagian kedua mengenai tajuk ad-dhamair ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.